Alright, sebab banyak kajian pakar. Sebagai contoh, topik hari ni oksigen kurang, penyakit datang. Saya kuatkan fakta tajuk ni dengan beberapa kajian pakar. Sebagai contoh, kajian pakar yang pertama oleh Dr. Henry Goldberg. Ni seorang doktor di luar negara, dalam buku dia Journal of Experimental Medicine. Dr. Henry Goldberg berkata dalam bukunya Journal of Experimental Medicine, dia kata macam mana? Kekurangan oksigen menjadi punca utama sel-sel normal bertukar menjadi sel kanser. Kekurangan oksigen adalah punca utama sel yang normal bertukar menjadi sel kanser. Ini Dr. Henry Goldberg kata, bukan saya kata. Dalam buku dia Journal of Experimental Medicine. Boleh Google oksigen dan penyakit, oksigen dan kanser. Banyak kajian-kajian pakar yang menyatakan bahawa terjadinya kanser ni adalah daripada kekurangan oksigen yang berlaku di peringkat sel. Apabila sel tu tak cukup makan, sel tu boleh berubah sifat daripada sel normal berubah menjadi sel kanser. Itu maksudnya apabila oksigen kurang, mungkin kita terdedah kepada penyakit kanser. Sebab kita sudah ada, hakikatnya kita dilahirkan bersama sel kanser. Itu untuk topik kanser. Kalau contoh saya nak detailkan, oksigen dan kanser memang panjang lebar dan banyak kajian-kajian yang disebut dalam buku berkaitan oksigen dan kanser. Okey, itu yang pertama. Yang kedua oleh Dr. Otto Seegerten, MD. Maksudnya dia ni seorang doktor juga. Dan dalam buku dia The Textbook on Medical Psychology, Otto Seegerten ni kata, seorang doktor, dalam buku dia The Textbook on Medical Psychology, dia cakap macam mana? Semua penyakit kronik berpunca daripada kekurangan oksigen yang berlaku di peringkat sel. Sebagai contoh apa? Penyakit kronik, stroke, penyakit kronik. Kencing manis, penyakit kronik. Apa lagi penyakit kronik? Banyak penyakit kronik ni berpunca daripada kekurangan oksigen yang berlaku di peringkat sel. Macam mana yang berlaku? Sebagai contoh, kita ambil satu contoh lah. Stroke. Stroke. Orang kata, stroke. Rupanya stroke ni ada kaitan dengan oksigen rupanya. Contoh stroke. Stroke ni terjadi dikala berlaku sumbatan ataupun aliran oksigen ataupun aliran darah ke bahagian kepala tak sampai. Sebagai contoh, orang tu blocking sini. Contoh si A lah, kita tak ada cakap. Si A ni darah tinggi, orang kata darah tinggi, campur dengan kolesterol berkumpul di bahagian pembuluh darah di bahagian kepala, darah tinggi naik, dia mungkin tersumbat atau pecah menyebabkan darah tak sampai ke bahagian otak. Jadi kita boleh collapse, kita boleh jadi paralyzed atau lumpuh yang kita panggil stroke. Jadi orang kata darah tak sampai ke otak menyebabkan kita kena stroke. Betul, darah tak sampai ke otak itu betul. Tapi hakikatnya darah tadi sebagai ejen pengangkut tak boleh bawa oksigen yang kita sedut ni untuk dibekalkan kepada otak kita. Otak ni organ. Terjadinya organ tadi macam saya sebut daripada hasil himpunan sel bercampur dengan sel akan bentuk tisu, tisu bercampur dengan tisu akan jadi organ. Jadi otak ni organ. Apabila sel tu mula tak cukup makanan, tak cukup oksigen disebabkan oleh darah tak sampai, mungkin tersumbat atau pecah, dia akan menyebabkan sel tu tak cukup makan. Apabila sel tak cukup makan, berlaku kerosakan terhadap tisu. Tisu kita akan jadi rosak. Apabila tisu rosak, organ kita iaitu otak tadi tak dapat bekerja dengan baik. Sebab itulah untuk orang yang stroke, sama ada mungkin stroke tu mild, yang sikit, hanya tak boleh bercakap saja. Mungkin stroke tu sampai peringkat terlantar. Mungkin stroke tu sampai peringkat koma. Mungkin stroke tu ada yang meninggal terus. Jadi kita tengok berapa banyak kecederaan ataupun berapa nisbah oksigen tak sampai ke otak tu. Kalau sekadar sikit, mungkin orang tu hanya kena mild stroke. Otak dia tu hanya kurang fungsi. Kalau otak tu kurang masuk darah ataupun tak sampai, mungkin dia boleh kena lumpuh di seluruh separuh badan. Kalau otak melibatkan otak kiri, biasanya dia akan paralyzed ataupun lumpuh di bahagian kanan. Kalau bahagian kanan kecederaan itu berlaku disebabkan darah tak sampai, disebabkan kerosakan sel ataupun tisu tadi, mungkin kita kena bahagian kiri. Dia akan silang macam tu. Itu bagi pesakit stroke. Okey, itu satu. Maksudnya stroke ni
Stroke ni maksudnya dia punya terjadinya tak sampai darah tadi ke bahagian kepala. Bahagian kepala menyebabkan oksigen tadi tak sampai. Itu yang stroke. Jadi kaitan oksigen dengan stroke sangat bagus. Sebab itulah kaedah rawatan stroke kebanyakan kita dengar apabila orang tu kena stroke, dia pergi buat fisioterapi, pergi buat berurut ataupun pergi masaj untuk nak pastikan. Kenapa kita pergi berurut? Untuk nak pastikan darah terlancar, supaya kita nak supply balik oksigen ke bahagian otak tadi tu. Sebab sel yang mati dia akan hidup balik. Tapi apabila dia hidup balik dengan makanan tak cukup, dengan oksigen tak ada, sel tu hidup secara tak sihat. Apabila sel tu hidup secara tak sihat, dia tak dapat melakukan fungsi dia, jadi impact dia tak ada guna sel tu hidup. Ibaratnya macam tu. Dengan kata mudah, supaya anda semua mudah faham. Jelas? Itu contoh untuk yang stroke. Maksudnya apabila oksigen kurang, penyakit akan datang. Sebagai contoh, oksigen dibawa oleh darah tadi tidak sampai ke bahagian otak, kita mungkin berisiko kena penyakit stroke. Itu stroke. Kanser tadi dah itu juga. Okey. Lepas tu satu lagi, ada juga kajian pakar yang menyatakan oleh Philip Stevish. Satu lagi kajian pakar yang dinyatakan oleh Philip Stevish dalam kajian dia, iaitu Oxygen Deficiency Linked to Increase in Disease. Dia cakap macam mana? Jelas serangan jantung berpunca daripada ketidaksempurnaan aliran oksigen kepada tisu jantung. Okey, jelas serangan jantung berpunca daripada ketidaksempurnaan aliran oksigen kepada tisu jantung. Jantung ni fungsi dia adalah nak pam darah. Fungsi jantung. Darah pula fungsi dia adalah untuk bawa bekalan oksigen kepada seluruh taban, terutamanya ke bahagian otak. Jadi jantung itu sendiri adalah organ. Dan saya cakap tadi, terjadinya organ tadi adalah daripada himpunan sel yang membentuk tisu, kemudian tisu akan bercantum dengan tisu, akan jadilah organ. Tak kiralah otak ke, tak kiralah kulit ke, tak kiralah mata ke, tak kiralah pankreas, buah pinggang, paru-paru, hati, jantung, itu daripada organ. Jadi apabila jantung ni fungsi dia kurang, iaitu dia lemah, dia ada masalah sakit apa-apa tak kisahlah. Maksudnya dia tak dapat melakukan fungsi dia dengan betul. Jadi kajian pakar yang dilakukan oleh Philip Stevish, seorang doktor juga, dalam kajian dia Oxygen Deficiency Linked to Increase in Disease, dia cakap macam mana? Dia cakap jelas serangan jantung berpunca daripada ketidaksempurnaan aliran oksigen kepada tisu jantung. Maksudnya tisu jantung ni perlukan oksigen yang banyak untuk dia kuat. Dinding jantung tadi dia perlukan oksigen yang banyak untuk dia kuat. Apabila dia kurang makanan dia, apabila dia kurang oksigen, itu tak cukup makan, macam kita lah. Kita tak cukup makan, macam mana kita rasa? Nak buat kerja pun malas. Kalau buat kerja pun tak produktif. Jadi apabila aliran tadi tak sampai disebabkan oleh blocking ke, ataupun injak tu tersumbat ke, darah tak sampai. Darah ni buat oksigen darah oksigen tak sampai, jantung tak dapat makanan yang diperlukan, jadi jantung mula lemah. Apabila jantung mula lemah, dia akan gagal berfungsi seperti sedia kala. Dan mungkin waktu ini adalah waktu kita kena serangan jantung. Sebab itulah kalau contoh kita kena ni, kita minta jauh. Kita harap tak berlaku kepada diri kita sendiri. Saya sendiri pun insya-Allah minta jauh. Dan saya mengharap juga benda ni tidak berlaku kepada anda yang sedang menonton. Yang ni kita minta jauh. Sekiranya serangan jantung ni berlaku kepada kita ataupun ahli keluarga kita, sebenarnya kita ada hanya masa 3 hingga 5 minit sahaja untuk mendapat rawatan. 3 hingga 5 minit sahaja untuk mendapat rawatan. Apabila jantung stuck, apabila dia tidak berfungsi dengan baik, darah tak dapat dialirkan seluruh tubuh. Maksudnya bekalan oksigen yang dibawa oleh darah takkan sampai. Jadi sebab itulah apabila seseorang itu kena serangan jantung, contoh dia kena di bilik ataupun dia kena di dapur, dia ada masa untuk berjalan ke ruang tamu, dia ada masa untuk berjalan ke pintu, dia ada masa untuk berjalan ke pagar, baru dia collect. Dan waktu ni, kalau contoh paramedik ataupun pihak medikal sampai ke rumah, benda pertama dia kena bagi adalah, boleh agak-agak,
apa dia? Hazirah Hira. Agak-agak kalau contoh serangan jantung berlaku, contohlah si A ni kena serangan jantung, tiba-tiba pihak hospital sampai ataupun pihak medik sampai ataupun ambulans sampai, dia kena bagi pertama apa dia? Agak-agak dia kena bagi oksigen dulu. Sebab itulah untuk pesakit jantung, at least jadikan oksigen ni sebagai alat kecemasan di rumah.